Okay, Maru boleh tengok dekat page dekat telefon kalau nak tengok apa komen tu. So siapa yang bersama Sensei sekarang boleh komen. Boleh komen. Konbanwa minasan. Okay, kita ada 16 orang dah. Okay. Arigatou gozaimasu. Okay, so malam ni kita ada tajuk special. Rasanya ramai yang tunggu tajuk malam ni. Boleh Seronok ke bekerja di Jepun? Okay, kita ada 16 orang dah. Okay. Arigatou gozaimasu. Okay, Mari kena mute ke? So malam ni sekejap. Sorry. Rasanya ramai yang tunggu tajuk. Okay. So malam ni Sensei, Fadila Sensei bersama dengan tetamu istimewa yang mempunyai pengalaman bekerja di Jepun selama 4 tahun saya rasa. Saya bawakan tetamu istimewa untuk berkongsi pengalaman dengan anda tentang bekerja di Jepun. Siapa dah ready untuk dengar sharing malam ni? Sensei pun nak dengar sebab Sensei pun tak pernah bekerja di Jepun. Sensei hanya belajar di Jepun. Sensei pun tanoshimi ni shitemasu. Okay, Sensei pun tak sabar nak dengar perkongsian tetamu kita malam ni tentang bekerja di Jepun. Okay, semua orang dengar ke suara Sensei? Kalau dengar boleh tak komen sikit? Sensei tak nampak orang komen lah. Siapa yang dengar suara Sensei, Maru boleh try cakap tak? Bagi clear atau tak? Maru cuba cakap. Dengar ke? Assalamualaikum. Dengar tak? Okay, dengar tak suara Sensei dan juga suara Maru-sang? Kalau dengar komen dengar. Sensei nak tengok korang dengar ke tak? Nanti kita orang cakap 2 orang je. Okay, dengar. Okay, dengar Suara Maru-sang pun okay Suara Sensei clear Clear. Clear. Alright, daijoubu desu ka? Dengar. Okay. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join malam ni. Okay. So, first kali saya nak minta kita jika shokai lah dulu Kita minta self introduction. Tetamu malam ini adalah sebenarnya kawan batch Sensei, satu batchmate lah, batchmate kan, semasa persediaan ke Jepun. So actually kita fly sama-sama tapi dia daigaku lain, universiti lain, Sensei pergi universiti lain. Dan lepas graduate, Sensei balik ke Malaysia. Tapi kawan Sensei stay di Jepun 4 tahun untuk kerja kat Jepun. Okay. So Maru-san boleh tak? Jika shokai sikit. Dozo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. O genki desu ka? Kincho pula first time live. Okay. Daijoubu. Okay. Jika shokai Okay, nama saya Marliza Madung, tapi korang boleh panggil saya Maru sebab nama katakana. Jadi Maru. Singkat senang sikit nak panggil lah Maru. And itulah macam Fadila Sensei dah bagi tahu tadi, saya ialah batchmate Fadila Sensei. Cumanya saya study dekat Osaka University. Fadila Sensei dekat Iwate University kan. Okay. So mana nak start ni? Okay. Umur saya 29 tahun. Saya datang dekat universiti. Okay. Dekat universiti Okay, saya datang dekat Jepun 2011. So tahun ni tahun ke-9. Wow. Tahun ke-9 dah lama dah. Dah nak 10 tahun dah tahun depan. Nihonjin. Dah jadi Nihonjin. Mada. Minari takunai. Takunai Malaysia jinde. Okay, so dah 9 tahun ada dekat Jepun. So saya belajar dekat Osaka University dalam bidang bioteknologi. So sebenarnya dia under engineering, tapi saya punya major is in biology lah, seibutsu. So saya belajar dekat Osaka Daigaku 4 tahun bachelor, lepas tu saya sambung master 2 tahun. Terus sambung master, so saya graduate habis belajar tahun 2017 bulan Mac. Lepas tu bulan 4 2017 tu saya dah masuk kerja. Tempat kerja saya sekarang dekat Kobe. Nama company saya ialah Sysmex. Dia SYSMEX. Ni macam tak bunyi Jepun pun. Tachi Toyota. Itu company Jepun ke company Jepun? Company Jepun lah. Cuma nama je macam international sikit. Okay. So company tu buat apa? Company tu buat apa? And Maru kerja sebagai apa? Okay. Company tu dia buat mesin yang guna dekat hospital. Contohnya mesin untuk kira kita punya sel darah merah.
So contohnya kalau kita pergi medical check up kan, ada kena ambil darah kan. So darah tu akan guna mesin yang kita orang produce untuk kira berapa jumlah darah merah, darah putih, macam itulah. Diagnosis machine. So okay, and then saya punya kerja dekat company sekarang ni, sebenarnya susah saya nak terangkan saya ni position apa ke. Cuma saya tak adalah position pun. Saya pekerja biasa. Cumanya job scope saya ialah boleh dikatakan engineer lah, engineer. Cumanya saya bukanlah dalam bidang mesin ataupun elektrik. Saya lebih kepada biologi, lebih kepada research, kajian. Banyak buat research lah. Kalau kerja-kerja baru banyak kepada research. Research dengan product development. Okay. Company tu besar tak Maru? Company yang Maru kerja sekarang ni, company yang boleh kira company besar ke, company kecil ke macam mana? Dia bukanlah sebesar Toyota ataupun Hitachi. Orang Malaysia memang tahu Toyota, Hitachi yang tu je kan. Daihatsu ke, tak. Tapi dia tak adalah kecil pun sebab company saya dah ada branch dekat banyak jugalah dekat luar negara and ada kat Malaysia sendiri, cuma dia ada branch untuk bahagian sales sajalah, dia tak ada production. Kira pertengahan, Chugata, pertengahan medium size company lah. Ada branch lain dekat tempat-tempat lain ke? Ada. Dia kalau untuk production ada dekat Singapura, kalau dekat Asia Tenggara. Dekat China ada, dekat US ada, Europe. Malaysia just bahagian sales je lah. Okay, kita ada 79 orang yang bersama kita sekarang, Maru Sang. So mesti ramai. Banyak kan? Semua nak dengar perkongsian Maru cerita tentang kerja kat Jepun tau malam ni. So siapa-siapa yang nak bertanya, boleh tanya Maru Sang malam ni, boleh tulis dekat komen. Saya akan baca komen anda. So ini peluang untuk tanya orang yang kerja kat Jepun, sebab jangan tanya Sensei. Sensei tak pernah kerja kat Jepun. Sebab tu Sensei bawa kawan Sensei yang tengah kerja kat Jepun. So daripada tahun apa dia? Kawan-kawan saya ramai yang join sebenarnya. Kawan-kawan Maru nak dengar kan? First time Maru live ni. Okay, so Maru kerja daripada kat sana daripada 2017 sampailah 2020 sekarang. Dan memang tak pernah tukar kerja lah kan? Kiranya company yang sama. Company yang sama. Dah 4 tahun dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Okay, so first kali tadi ada orang tanya macam mana nak sambung belajar kat Jepun. Sebab mungkin kita cakap kita dua orang sambung belajar kat Jepun kan. So lepas tu kerja di Jepun. So Maru Sang punya mungkin start daripada preparation kat mana? Macam mana apply preparation tu? Preparation dekat Ambang Asuhan Jepun, which is dekat Universiti Malaya. Sebab dulu under scholarship JPA. So preparation 2 tahun lah. First year belajar semua dalam Nihongo. Belajar Nihongo dulu. Basic Nihongo. Macam Nihongo Japanese mungkin ada yang tak tahu ke? Nihongo tu Japanese. Kotlah ada yang tak tahu kan? Japanese. Setahun tu belajar Japanese saja daripada basic pada zero. Second year dah start belajar subjek dalam bahasa Jepun. Lepas tu ada exam yang exam untuk masuk universiti kan. Tapi benda tu exam tu ambil dekat Malaysia. Bila dah lulus tu baru pergi Jepun. So universiti tu kita boleh freely pilih lah. Cuma kadang-kadang dia ikut kita punya result juga and ikut sensei punya recommendation. So saya pergi saya pilih Osaka University sebab mungkin saya nak duduk bandar. So sebenarnya saya nak pilih Universiti Utara, Tohoku, cuma sebab sejuk so saya pilih yang bawah-bawah sikit lah. Sebab saya tak tahan sejuk sangat. Okay, so saya lupa nak beritahu. Maru Sang ni antara best student tau. Masa batch kita orang tu memang top student. Ini kena beritahu ni point ni. Kalau kita orang setiap batch tu kita akan ada 5 top students. So Maru Sang antara top student. Dan juga Osaka University tu rasanya ramai orang tahu kan Osaka. Tempat orang kalau orang datang Jepun je pergi Osaka. Orang datang Jepun je pergi Tokyo, pergi Hokkaido kan. So Osaka University ataupun Tokyo University adalah Ichiryu Daigaku. Ichiryu Daigaku apa First class university. Kiranya macam kalau dekat Nihon tu first level lah, top university. Susah lah nak masuk Osaka University, nak masuk Tokyo University ni. Cerita lama. Cerita lama. Kena ungkit balik tu. Cerita lama yang perlu diungkit. Under JPA scholarship. Yes. Betul JPA. Tapi sekarang ni scholarship lah banyak. Kalau
untuk private mahal lah of course. Kan kalau nak pergi private ada juga kawan saya yang pergi private masa dekat Iwati University tu, orang Malaysia, dia datang belajar ke Jepun secara private. So parents yang bayar lah. Tu tak tahulah berapa puluh ratus ribu yang habis tu. Wallahualam. Okay. So seterusnya kita dekat IG ada banyak juga soalan-soalan yang orang tanya dekat Instagram kan. So Marusa tentang kerja dekat Jepun. Persekitaran ke tempat kerja Maru macam mana? Bos macam mana? Klik macam mana? Alright, okay. So saya dah tahun keempat kan bekerja dekat sini. So kiranya saya pun dah biasalah dengan environment kerja dekat tempat kerja saya sekarang. Environment tempat kerja saya kebanyakannya memang Japanese. Cumanya company saya banyak juga ambil gaijin, foreigner kebanyakan daripada India. Tu saya tak berapa tahulah kenapa diorang pilih India. Sebenarnya diorang pergi India universiti dekat India yang top and ambil student yang dah graduate lah untuk bekerja dekat company saya. So ramailah orang India dekat tempat kerja saya. Selain orang India ada orang US, Mexico, ada Palestin, ada macam-macam lah. Global lah ni company ni. Boleh dikatakan global, alhamdulillah. So dari segi environment kerja dia tak adalah seperti sangat core Japanese lah, tak juga. Cumanya dalam saya punya department, saya seorang saja yang gaijin, yang foreigner. Kalau dari segi jumlah Muslim, dekat company saya ada dalam 5 orang, kalau saya tak silap lah. Ada daripada Palestin, Malaysia 2 orang, Indonesia seorang, Uyghur seorang. So ada 5 orang. Seorang je lelaki, yang lain semua perempuan. Satu company tu ada berapa orang? Macam kita boleh bayangkan semua company tu. Kalau nak cakap, kalau dalam Jepun sendiri ada dalam, tak silap saya 7,000 pekerja. 7,000 sampai 8,000 pekerja. So ada 5 orang Muslim dalam tu? 5 orang Muslim. So tadi saya dah cerita sikit pasal persekitaran kerja saya yang kiranya ramai jugalah foreigner kan. Cuma dalam department saya seorang gaijin, foreigner. Dari segi bos. Okay, bos saya, sebenarnya bos saya duduk sebelah saya saja. Okay, tamcing. Dia macam sebab dah ditentukan tempat duduk kan. So sebelum ni dia duduk depan, sekarang duduk tepi pula. Sebenarnya untuk memudahkan komunikasi dekat situ. Sebenarnya kalau tengok office dekat Jepun ni, dia tak ada border sangat. Dalam satu meja panjang tu, ini saya punya office lah dekat company. Dalam satu meja panjang tu kita orang duduk macam student, kita orang tak ada pembahagian ke, kita orang tak ada macam cubicle ke. So macam kalau nak tanya orang sebelah senang je, dia tak perlu nak berdiri ke, memang so tak kira position, bos pun duduk sama juga kat situ. Bos pun, kecuali bos department dia ada meja dia sendiri. Cuma dia tak adalah bilik sendiri, dia tak ada bilik sendiri. Satu department tu ada berapa ramai pula Maru? Kalau dalam department saya dalam 50 orang. Oh, 50 orang. Okay. So head of department tu Nihonjin lah. Bos Maru tu. So bos Maru tu duduk sebelah Maru? Cumanya dia tak adalah bos yang head of department. Dia project leader saya. Kira bos saya juga lah. Dia duduk sebelah saya. Okay. Ramai yang tanya soalan-soalan dekat komen dekat Instagram kan. Bos baca. Dekat sini pun ada juga. Tapi yang dekat Instagram yang kita tanya sebelum ni, dekat IG story tu, bos garang ke tak? Tu soalan beberapa orang tanya, bos garang ke tak? Bos garang ke tak? Saya kira bos tak garang pun. Tak garang lah. Perempuan ke lelaki bos Maru? Lelaki. Kiranya bos yang sama daripada awal Maru masuk kerja sampai sekarang? Sebenarnya saya banyak tukar department. Okay. So saya tahun lepas saya baru tukar department baru. So ni kira bos baru saya lah. Cumanya saya rasa bos saya sekarang ni tak garang pun. Walaupun kadang-kadang mungkin ada masalah communication sikit dengan dia. Sebab yelah kadang-kadang ada certain words Nihongo yang sangat technical kan. Kadang kena tanya dia. Tapi dia sangat baik lah untuk mengajar satu persatu. Dia sangat friendly lah. Setakat ni saya tak ada masalah lah dari segi relationship dengan bos. Cumanya ada juga kawan-kawan lain yang kerja dekat company lain yang ada masalah dengan bos lah. Sebab bos dia bagi banyak sangat kerja. Bos dia macam terlalu kerja kuat sampai tak balik. So dia pun segan nak balik. Benda tu pun macam culture juga dekat sini kan.
So Maru tak adalah masalah tu. Kalau kan orang cakap kalau kerja kat Jepun memang macam tu kan. Yang balik tu bos, kalau selagi bos tak balik, kita tak boleh balik. So Maru tak ada. Tak ada. Saya ada impression yang sama sebelum saya kerja dekat Jepun ni. Tapi sebenarnya bila saya dah masuk bekerja sendiri, tak ada pun. Boleh je nak balik. Cuma kita segan jugalah kadang-kadang kan bila kita hari balik awal ke. Orang lain tak balik awal ke Maru? Maksud bukan balik awal, balik on time kan maksud dia. Bukan. Tak. Awal on time ataupun lebih sikit lah. Jarang lah nak tengok orang balik on time. Mesti akan macam extend dalam setengah jam ke. Orang lain pun dia, kalau orang tu busy dia akan stay je lah dekat office tu. So kalau company Maru ada yang tanya tentang macam mana Muslim ada 5 orang kan. So macam mana dengan waktu solat kalau nak solat dekat office? Okay, kalau waktu solat, so dia sebenarnya saya dah explain awal-awal dengan bos saya yang saya kena solat. Saya orang Muslim, saya kena solat. Saya tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. So dia dah faham. So kalau waktu solat, awal-awal je saya bagi tahu saya nak pergi solat. So lepas tu dia dah faham dah. So saya take time dalam 10 minit lah nak ambil uduk lagi semua kan. Cumanya walaupun ada 5 orang Muslim dekat company saya, company saya dia tak adalah provide satu bilik khas untuk solat. Dia ada allocate satu bilik. Tapi tak adalah dengan tempat uduk ke, tak adalah. Yang uduk tu kita kena ambil dekat toilet. So basically tak ada masalah lah untuk solat Zuhur dengan solat Asar dekat company. So dah ada bilik. Sugoi desu. So memang dia sangat Muslim friendly lah kan. Cuma bilik tu jauh daripada office saya. So kadang-kadang saya solat dekat library, dekat faham. Macam kita dekat Daigaku dulu lah kan. Kalau nak pergi surau tu jauh sana, solat juga mana kan. Macam better cari tempat yang dekat-dekat sikit lah. Kalau makanan ada, kadang-kadang ada Kaisha yang ada halal food kan. Kalau Kaisha Maru? Kaisha saya, dia tak adalah ada sediakan ayam halal ataupun daging halal. Cumanya setiap hari akan ada menu ikan. So tak ada masalah daripada situ. Ataupun makan dekat Shokudo lah. Makan dekat cafe company lah hari-hari. Yes, ada cafe. And sebab ada ramai Indian dekat company saya, so dia akan sediakan makanan vegetarian, kari. Dia memang dia masak yang instant punya itulah sebenarnya kari. So tak ada masalah lah untuk makan dekat cafe office tu. Tak ada masalah. Tak adalah stres-stres sebab makanan ke bab solat. Boleh kerja sampai 4 tahun dah ni. Kan memang best lah maksudnya sebab baru boleh stay sampai 4 tahun dengan bos yang baik, environment yang baik. Best. Kan? Tapi dia depends jugalah kan kalau dengar kawan-kawan kita juga mungkin ada kerja dia lagi teruk. So memang depends on company, depends on boss. Kalau tengok company Maru ni sebab dah banyak foreigner, so mungkin dia punya open minded jugalah orang-orang dalam tu, bukan. Ada juga kawan saya. Ada juga kawan saya yang sebelum dia masuk company saya, dia cerita dia Muslim Uyghur lah, dia Onak, perempuan Muslim. Dia apply kerja tempat lain, asyik kena reject sebab dia Muslim, sebab dia pakai tudung. Dan bila dia cakap dia nak solat, dia nak ambil masa 10 minit untuk solat, bos orang interviewer tu kata dia tak boleh nak bagi masa 10 minit tu untuk disisirkan tanpa bekerja. Dia tak boleh nak tolerate dengan benda tu. So banyak kali kena reject lah. So sebenarnya tak semua company yang boleh tolerate dengan culture kita, dengan agama kita. Kebanyakan case yang saya tengok, kalau company yang dah global, yang ada branch dekat tempat lain, dah ambil banyak ramai foreigner, diorang sangat open. Tapi kalau company yang kecil sikit, yang mungkin baru nak berkembang, yang tak ada branch lagi dekat luar negara, diorang sangat mungkin risau jugalah nak ambil foreigner, especially Muslim. Kita kan macam banyak sikit benda yang tak boleh buat, yang kena buat kan. So benda tu memang kena explain ketika interview, jangan sembunyikan. So maksudnya masa Maru interview hari tu memang dah beritahu siap-siap dan diorang okey untuk ambil Maru macam tu lah. Yes. Memang begitu siap lah. Okay, soalan dekat komen ni dia tanya, boleh share tak apa pendapat Maru tentang konsep senpai kohai? Senpai kohai ni maksudnya senior junior mungkin ada yang tak tahu perkataan senpai kohai, maksud dia senior junior sebab dalam culture Jepun, culture seniority tu sangat tinggi lah, macam junior kena hormat senior. So dekat company Maru macam mana? Okay,
saya boleh pecahkan pada dua lah, dua keadaan. Satu keadaan ialah ketika kita informally bekerja lah, dari segi relationship macam senior, mungkin senior yang tua setahun 2 tahun daripada kita kan, ataupun kita punya project leader. Satu lagi adalah dari segi organisasi company tu sendiri. Ada juga part seniority. So kalau dari segi environment kerja, saya rasa tak adalah kuat mana pun senior ataupun senpai kohai punya strict tu punya relationship. Dia tak adalah strict mana pun. Cumanya kalau senpai kita kena panggil lah dengan perkataan sang ke kan. Tak adalah nak panggil suka hati nama macam tu. Nama je kan. Tak boleh juga. So kalau nak cakap pun kena bahasa yang tenis sikit lah, yang sopan. Polite. Yang polite. Macam tu juga dengan bos kita. Benda tu tak berubah lah. Kat mana-mana company pun memang perlu ada cara kita bercakap dengan senior kita. Cumanya dari segi macam kohai bully kot mungkin dia bully junior, mungkin bukan bully kot, dia macam bagi banyak kerja, bagi kerja ke kan, sebab kohai tak tahulah company-company lain sebenarnya. Yang tu dekat company saya tak adalah setakat ni. Maksudnya semua orang memang boleh buat kerja masing-masing. Kalau nak minta tolong, setakat minta tolong tu adalah sini nak minta tolong dengan kohai kan. Lepas tu kalau dari segi organisasi company tu, rasa mungkin ramai juga yang tahu seniority sangat penting kan dekat organisasi pun. Maksudnya position-position tinggi, contohnya head of department hanya boleh dipegang oleh orang-orang yang dah lama bekerja dan dah berumur. Sebab tu presiden company ataupun head of department semuanya yang umur dalam 50 lebih, 60 lebih, yang dah nak retired lah. So orang-orang muda memang dia kena ikut turutan. Memang kalau baru masuk kerja umur 25 tahun, dia kena tunggulah dalam leader, itulah leader lah. Dia sangat berbeza lah dengan US ke yang judge melalui skill kan. Kalau dekat sini dia lebih kepada pengalaman berapa tahun bekerja ataupun umur. Okay. So, Maru dah kerja selama 3 tahun. Maru rasa macam mana perkembangan kerjaya Maru di company sekarang? Soalan dia sekarang. Oh my god, soalan ni. Adakah macam, yelah kan kita kerja, dah macam Maru kerja, bukan dekat Jepun pun, dekat some company yang membuatkan kita rasa kita improve diri. Bukan mungkin dari segi career, daripada segi diri kita sendiri improve. So, Maru rasa macam mana? Okay. Tahun pertama saya masuk, saya rasa tak confident dengan Nihongo sendiri walaupun dah belajar lama. Tapi kan bila kita dah masuk, dah bekerja sendiri dekat company, environment banyak orang Jepun, dokumen banyak dalam bahasa Jepun, kita akan rasa macam tak cukup masa kita belajar dulu. Macam kita rasa macam nak belajar. Walaupun master, Maru dah ada master kot. Rasa macam banyak lagi yang saya lack lah, banyak yang saya kurang. Contohnya kalau macam nak baca dokumen, banyak perkataan teknikal yang tak faham kan. Cuma itulah, kalau kita first year dekat bekerja dekat Jepun, ialah 1 tahun yang kita dibenarkan untuk buat kesilapan apa-apa pun. Ini saya punya case lah, tak sure orang lain punya case macam mana. Tapi dekat dalam company itulah dia macam mindset dia macam mindset dia, kalau awak senior sharing, pekerja baru, awak buat silap pun tak apa, sebab tanggungjawab tu bukanlah dekat awak lagi. Maksudnya tanggungjawab as a first year employee tu tak besar lagi pun. Kita baru nak belajar benda-benda baru kan. So daripada first year, second year, kita orang pun ada macam nak kata naik pangkat, naik position. Ada dia punya sistem evaluation. Yang ni pun ikut company, tapi company saya ada satu sistem, nama dia management by objective. Dalam Nihongo dia ialah Mokuhyo Kangri. So benda tu kita kena buat setiap 6 bulan, sebab benda tu akan menentukan jumlah bonus. Kita kena, macam KPI lah kot kalau kat Malaysia macam KPI. Istilah dia macam KPI kalau dekat Malaysia lah. So kita kena bagi tahu task apa yang kita nak capai kan. By the end of the 6 months tu, kita akan bincang dengan bos, kita dah capai apa-apa, nanti dia akan evaluate kita. So itu salah satu sistem yang ada dekat company saya. Apa soalan tadi? Lupa. Develop. Develop. Okay. Improve. Ada kaitan jugalah. Okay. So bila dah masuk second year, third year, sekarang fourth year kan, bos dia sedikit dia bagi kita tanggungjawab yang makin lama makin berat.
So dulu kalau meeting dengan klien daripada company luar, saya tak terlibat sangat, saya just join dan dengar. Tapi sekarang ni saya dah kena jadi orang yang responsible lah. Contohnya balas email orang daripada company luar, klien ke kan. Ataupun kalau nak meeting, kena set up meeting tu sendiri. So tanggungjawab tu makin berat and benda tu menyumbang kepada career growth saya lah dekat sini. Sebab kita pun tak naklah stagnan saja kan as engineer dekat sini. Even bos pun dah fikirkan benda ni. Macam mana kita nak bantu dia. Nampak lah kita punya career path tu. Boleh nampak. Boleh nampak. Memang setiap kali mendang interview dengan bos, rasa setiap 6 bulan lah ada interview, dia akan tanya, lepas ni awak nak fokus dalam bidang apa? Awak nak kerja macam mana? Awak nak jadi apa? Awak nak continue dengan engineer ataupun awak nak kerja bahagian management? Dia akan tanyalah, renew setiap tahun, tanya kita punya desire lah, macam kita nak macam mana. Sangat best lah. Dia still bagi kita choice kan. Yes. Kita pun boleh explore kita ni minat bahagian, mungkin kalau Maru research, suka research kan. Lepas management pergi ke management. Naruhodo. Banyak soalan pula dekat sini. Banyak soalan. Berapa umur bersara di Jepun? Maru. Berapa umur bersara di Jepun? Saya tak ingat exactly. Saya dah lah 62 kan. Alamak, minta maaf kalau saya tersilap. Tapi dalam awal 60 lah, tak silap. Okay. Alright. Okay. Sekarang masih di Jepun. Ya, sekarang Maru masih di Jepun lagi, bekerja di Jepun daripada tahun 2017. Okay. So soalan dekat IG kan, kalau macam kelulusan apa yang diperlukan, macam kalau orang Malaysia yang nak bekerja di Jepun, mostly soalan ni lah. Sebab macam Maru adalah graduate daripada Jepun, Nihon Softsu lah, daripada Japan University. Contohnya kalau orang Malaysia yang dah graduate, dia nak apply kerja kat Jepun, biasanya apa kelulusan yang dia tengok? Alright, sebenarnya saya tak ada jawapan yang tepat lah untuk ni. Ini melalui observation saya. Saya rasa kalau apply kerja dekat Jepun daripada Malaysia yang tak ada background universiti Jepun, at least kena tahu basic bahasa Jepun lah. Dia tak boleh terlalu macam mana tak tahu kosong. Sebenarnya saya ada seorang kawan yang bekerja dekat Jepun tanpa tahu bahasa Jepun pun. Ada je company tu ke? Itu possible. Tapi dia bekerja dekat universiti, which is sebenarnya dia akan mengajar dalam bahasa Inggeris. So dalam keadaan macam tu mungkin tak perlu Nihongo sangat, tak perlu bahasa Jepun sangat. Tapi kalau nak kerja dalam company Jepun, kalau tak ada basic bahasa Jepun, saya rasa korang akan menderita nanti. Akan stres. Menderita kan? Bukan perkataan menderita. Sebab environment sangat core Jepun. Dan orang Jepun tak berapa sangat cakap dalam bahasa Inggeris. Orang akan cakap bahasa Jepun je dengan kita kan. So macam Maru cakap dekat company Maru kan ramai foreigner juga kan. Banyak daripada India semua. Kalau dari orang India yang dia rekrut daripada India tu, diorang memang boleh cakap Nihongo lah. Diorang ambil kelas dekat sana dalam 3 bulan tak silap saya. Dekat India? Dekat India. So ambil by the time diorang datang, diorang dah ada sikit basic lah. At least ada basic, tahu sikit-sikit. Tapi sebenarnya diorang pun sangat struggle lah. Diorang selalu berborak dengan saya, diorang kata tak faham bos cakap apa. Kalau dalam meeting, diorang memang tak faham langsung. Sebab kadang cakap laju kan. 3 bulan sekejap lah kalau nak ikutkan kan untuk. Sekejap sangat sebenarnya. Sekejap sangat kan. So, macam Maru pun first year tu masih gambar tiru lah untuk Nihongo. Maksudnya ke macam dah okey lah dari segi dokumen je kot kalau percakapan Kaiwa tu okey lah kan. Kaiwa conversation tak ada masalah. Dari segi dokumen, nak baca dokumen, nak email, tulis email pun memang kena belajar. Dia ada dia punya cara sendirilah tulis email tu kan. Kita tak boleh nak letak perkataan conversation tu dalam email. Lain kan cara cakap dengan cara tulis. Itulah bahasa Jepun yang ada banyak level kan. Kita ada level polite yang sangat polite, nak tulis dalam email macam ni, nak tulis betul. Nak tulis surat macam ni contohnya. Kalau dengan kawan-kawan kita cakap macam ni. So itu bahasa Jepun untuk orang yang tengah belajar bahasa Jepun ke mungkin tahu kan kita ada level-level polite. So cerita tentang bahasa lah Maru. Macam mana Maru kalau minasan, Maru-san ni dia boleh cakap bahasa Cina tau. Dia boleh bercakap bahasa Cina sebab dulu Maru sekolah Cina. Sekolah Cina tapi still boleh faham kan. Boleh faham.
Dan sekarang ni boleh cakap bahasa Jepun of course, Ego. Lepas tu bahasa Sabah kan, baru orang Sabah. Baru orang Sabah boleh cakap bahasa Sabah. Banyaklah bahasa baru. Banyak bahasa. Kurang je kita. Lebih kurang So Kurang. apa tips lah kalau macam mungkin dekat cakap Jepun ni ramai orang yang mungkin dia belajar bahasa, aim Okay. dia macam-macam lah, ada mokuteki belajar bahasa Jepun ni, ada yang nak pergi nak cari kerja dekat Jepun, mungkin ada yang kerja dekat company Jepun dekat Malaysia sebab bos dia orang Jepun. Ada yang nak pergi Ryoko, nak pergi travel ke Jepun. So Maru ada tips tak kalau orang-orang yang belajar bahasa ni, macam mana tips dia? Ni macam mengimbau kembali zaman-zaman AAJ ni. Zaman-zaman keperitan AAJ. Stres AAJ dulu. Okay. Saya rasa setiap orang lain cara dia belajar kan. Tapi saya sendiri antara tips yang boleh saya bagi adalah okay, dia macam Fadilah cakap tadi, dia sangat bergantung dengan tujuan kita. Contohnya kalau kita nak bekerja dekat Jepun, of course kita kena mantapkan conversation kita dalam bahasa Jepun. So salah satu cara nak mantapkan lagi speaking kaiwa kita dalam bahasa Jepun is, bagi saya banyakkan tengok drama ataupun mungkin anime Jepun lah. Sebab kita mendengar dan kita boleh macam ajuk cara dia cakap. Dia takkan masuk dalam kita ulang. Kita kalau kita cakap dengan orang lain dalam bahasa Jepun, mungkin kita boleh ingat balik kan dia punya conversation ke dekat dalam drama tu ke kan. Tapi pandai-pandai lah pilih drama yang elok sikit kan. Kadang-kadang ada drama yang macam Yakuza ke apa tu, dia memang dia ajar perkataan yang memang tak pakai dekat sini. Macam perkataan yang something ke tu, cuba elakkan lah. Kena pandai-pandai pilih lah drama ke movie ke kan. Okay, tu kalau nak speaking ataupun listening kan. Sebab saya faham dekat Malaysia kalau kita belajar bahasa Jepun, kita tak ada chance sangat nak cakap bahasa Jepun kan. Betul. Kalau dah masuk environment tu dah terpaksa tu lain lah kan. Kalau kena paksa dengan sensei lain lah kan. Kena jawab. So kalau dari segi penulisan, writing ke, yang tu saya rasa memang kena buat latihan bumpo. Kalau kanji saya rasa memang orang yang mula-mula belajar akan ada masalah nak ingat kanji kan, karakter Chinese tu kan. Yang tu kalau saya dulu, saya memang kalau tengok kanji yang baru jumpa, saya akan tulis banyak kali. Kalau macam jumpa lagi kanji tu, macam akan carilah maksud dia. Kita macam cuba kenal dengan kanji tu secara mendalam, so that dia macam boleh mendalam kenal dengan kanji tu secara mendalam. Kenal kanji. Tapi sampai sangat ke mudah dasar nak kenal semua. So kita macam pandai-pandai lah step by step kan. Kalau dari segi pembacaan tu memang kena banyakkan baca buku Nihongo. Saya sendiri pun tak baca sangat buku Nihongo, cuma komprehensif benda entah reading. Reading Nihongo tu kena paksa sikit lah, rajin membaca tu. Memang kena effort lah, dia tak boleh nak manja-manja sangat belajar bahasa ni, kena usaha. Dengar tu. Tak boleh nak manja-manja sangat belajar bahasa. Siapa yang nak belajar manja tu dapat pun manja-manja lah. Mungkin dia macam ni lah dekat event, dekat CJ, dekat Jepun sendiri pun macam saya cakap tadi, objektif semua orang berbeza. Ada yang belajar suka-suka, so okey je untuk belajar, menambah minat, menambah pengalaman, menambah ilmu kan, ekstra. Tapi kalau macam ada target untuk ambil exam ataupun ada target untuk pergi Jepun, so yang tu memang tak boleh manja-manja. Yang tu kanji kena tulis 100 kali, kanji kena tulis penuh lah buku kanji, kena buat latihan. Sebab bahasa, especially bahasa Jepun ni antara bahasa yang banyak tulisan dia dan grammar dia pun antara yang complicated sikit. So kena try harder lah. Okay, seterusnya soalannya, apakah do and don'ts dekat office Jepun? Kiranya ethics yang mungkin berlainan dekat Malaysia macam ni, kat Jepun macam ni Toka, ada tak? Sebenarnya saya tak pernah terfikir benda ni. Dia macam bila dah masuk bekerja tu, kita akan naturally adapt dengan environment. Cumanya sebab saya dah lama, kiranya macam dah lama stay kat Jepun, so kita pun dah tahu kan diorang punya culture. Okay, bagi orang yang macam baru nak bekerja, baru nak biasakan diri dengan environment Jepun, especially tempat kerja sendiri, kalau do's tu, okay, setiap kali datang memang kena cakap ohayou gozaimasu, memang kena greeting, and sebelum balik kena cakap otsukare sama deshita. Dia tak adalah kena paksa cakap, cuma benda tu dah jadi common sense. Greetings
time kita masuk office dan sebelum keluar office. Kiranya kita cakap dekat semua orang ke kita cakap depan pintu ke macam mana? Kalau saya cakap dekat saya punya meja office tu lah, ada berapa orang kat situ. Tak adalah nak buat pengumuman Oscar sama dia, tak adalah. Dia just cakap dekat orang sekeliling yang dekat saja. Tu greeting tu perlu buat lah setiap hari kan. Kalau don't rasanya ni semua orang tahu kot, jangan lambat. Jangan lambat ya. Tapi sebenarnya Kaisha saya pun tak adalah strict sangat dengan masa. So dia depends on Kaisha juga. Tapi kebanyakan common sense-nya ialah memang orang Jepun dia takkan lambat lah, and tak tolerate sangat dengan orang yang lambat. Kena on time ataupun lebih awal. Then apa lagi Don? Kalau jumpa klien tu Kak, tak tahu lah, business ethics kot, kadang-kadang ada Japanese business ethics yang kalau saya punya case sendiri, saya jarang sebenarnya jumpa klien sebab banyak bekerja dalam lab. Research kan? Dalam research. Cumanya saya pernah je lah join meeting yang jumpa face to face dengan klien. Yang tu memang kita punya perkataan memang kena jagalah. Memang perkataan kita guna dalam conversation sangat berbeza dengan cara kita cakap dengan senpai ke dengan bos kita dekat dalam office ke. Dia macam level dia lagi tinggi, and kita kena sentiasa senyum. Kita kena, kalau marah pun macam kena pandai cover lah. Kadang-kadang ada orang cakap orang Jepun ni macam dalam dua muka sikit, macam sangat mengcover. Senyum je kan? Senyum je. Ya, orang Jepun ni senyum je lah kalau depan customer kan. Yes, of course. Itu adalah diorang punya common sense. Kalau dengan customer, diorang kena layan customer tu macam raja. Maksudnya, apa je customer tu nak, kalau boleh dia kena tolerate lah. Melainkan kalau benda tu dah out of the line, mungkin kena bincang lah. So, lain sikit lah dengan cara Malaysia kan. Malaysia macam kadang, kalau kita tak puas hati, kita just cakap direct kan. Kalau dekat sini, benda tu jangan berlaku lah. Kadang, sebab benda tu jangan berlaku, kadang-kadang orang akan cakap belakang. Benda tu pun budaya yang biasa lah dekat sini. Main cakap belakang tu Kak. Tapi setakat ni saya tak pernah dengar orang lain cakap pasal saya, saya tak pernah dengar orang lain cakap pasal orang lain lagi. Okay. So, environment kerja saya quite sangat best lah. Okay. Okay, so masa baru masuk awal-awal tu, dia bagi training lah kan? Training tu lebih kepada training kerja ataupun training macam mana kita nak hidup dalam company. Okay, ni adalah satu poin yang sangat bagus. Saya lupa nak cerita. Okay, saya first year masuk, saya ada training dalam masa 3 bulan. So, dalam 3 bulan tu, sebenarnya kita orang tak perlu buat apa-apa kerja pun. Maksudnya kita orang kena hadir satu kelas tu tiap hari. Kelas dia akan ajar macam mana nak jadi shakaijin, businessman dekat Jepun. Shakaijin rasa translation dia tak adalah businessman, dia macam orang yang bekerja. Orang contohnya macam mana kita nak bagi kad dekat klien, dekat customer. Dia ada cara dia. Nak cakap apa kan, macam mana kita nak letak kad tu kan, kita punya name card kalau kita jumpa klien. Macam mana kita nak tunduk berapa degree tu, memang belajar secara detail lah dekat kelas tu. Tu, masa 3 bulan tu belajar benda tu belajar benda-benda macam tu, belajar tunduk macam tu. Tapi tak adalah sepanjang masa. Dia makin lama makin macam susah sikit lah task yang dia bagi. Contohnya Horenso tu saya tak sure kalau Fadilah pernah dengar perkataan ni. Maksud dia ialah dia bukan kangkung Horenso. Dia ada maksud lain, sejenis sayur. Tapi kalau dalam shakaijin punya environment, maksudnya ialah macam mana kita nak report dekat bos kita kalau ada apa-apa berlaku. Communication. Benda tu memang dia sangat terapkan. Contohnya kalau ada emergency, mesti kita nak report dengan bos. Kalau ada masalah ke, kita nak berdiam diri saja ataupun kita nak larikan diri. Dia sangat menekankan part-part tanggungjawab lah dekat diri kita sebelum kita orang betul-betul ambil tanggungjawab tu. Sebelum betul-betul start kerja. Dalam 3 bulan tu memang dia bagi training yang lebih kepada macam mana nak mempersiapkan diri untuk bekerja. Bukanlah pasal kerja tu. So benda ni depends on company. Tapi company saya ada sediakan lah training macam tu. Okay. Kalau macam mungkin kat Malaysia yang banyaknya training, kita terus training kepada kerja tu kan. Macam nak buat ni, macam nak guna benda ni kan. Pasal Horenso tu sebenarnya live minggu lepas.
Hari Sensei dia dah share tentang Horenso, Hokoku Renraku Sodang kan. Dekat live siapa yang ada join live Facebook live cakap Jepun minggu lepas, Hari Sensei ada cerita macam mana budaya communication macam Maru cakap tadi, communication dalam company Jepun macam tu. Hokoku Renraku Sodang. Okay. Next sebab soalan dekat Instagram pun banyak juga. Sekarang tengah tengok soalan-soalan Facebook juga. Facebook pun ada. Okay, ada orang tanya kalau macam nak pergi bekerja di Jepun, adakah kita kena masuk company untuk freelancer? Kalau Maru tahulah kalau ada kawan ke freelancer, orang yang mungkin dia buat tour guide ke, dia buat translator ke, tak tahulah, mungkin kerja-kerja sebagai freelancer, boleh ke nak duduk kat Jepun? Okay, sebenarnya saya tak berapa tahu tentang ni, cumanya saya adalah kawan yang buat tourist guide punya business. Dia dulu pun study dekat universiti dekat Jepun jugalah. So saya rasa kalau nak bekerja secara legal lah kita boleh katakan dekat sini, memang perlu kalau ada company sendiri, kalau kita nak buat company sendiri kena daftar sendirilah benda tu. Sebab saya rasa kalau freelance yang macam contohnya fotografer toka macam tu, mungkin susah nak stay lama dekat Jepun sebab nak apply visa dia kena tunjuk surat tawaran offer bekerja ataupun mungkin surat yang menunjukkan kita ada company ke. Cumanya ada je lah Malaysian yang suri rumah, contohnya suri rumah yang buat bisnes secara kecil-kecilan tu adalah macam jual jam ke, jual kek ke. Itu kalau macam suri rumah dia dapat visa as spouse lah kan daripada tapi yang tu sebab dia dah ada bisa dependent dengan suami atau isteri sendiri, so tak apalah. Kalau yang memang datang semata-mata nak bekerja kat sini, saya rasa perlu saluran yang betul lah. Contohnya macam agensi cari kerja ke, tak boleh nak terus datang suka hati, macam datang on visa turis and then cari kerja. Saya rasa benda tu susah, nanti takut nanti masalah kena tangkap ke kan, masalah sikit. Okey, sekadar bertanya, ada tak peluang kalau orang Malaysia nak pergi kerja di sana? Atau di Malaysia ada agensi yang boleh bawa orang Malaysia kerja di Jepun? Berhajat nak pergi sana, agensi yang boleh bekerja di Jepun. Saya rasa mesti ada punya agensi Malaysia dekat Malaysia yang boleh handle orang Malaysia untuk kerja dekat sini. Cuma saya tak boleh bagi example lah sebab saya sendiri tak berapa tahu pasal ni. Ada certain Malaysian yang saya jumpa dekat sini, dekat Osaka, mereka kerja dekat Daihatsu company kereta. Daihatsu. Cumanya diorang sebenarnya memang dah bekerja dekat Malaysia, Daihatsu Malaysia. So diorang dihantar untuk training je lah dekat sini. Setakat yang saya pernah jumpa atau saya tahu, tak pernah lagi lah jumpa yang melalui agensi Malaysia ke. Setakat kenalan saya tak ada kenal mana-mana individu yang macam tu lah. Tapi rasanya memang ada lah, cuma agensi apa tu mungkin tak tahu. Ya, saya rasa memang ada. Dia kalau ikutkan mungkin cerita sebelum corona lah, dia pun memang nak ambil banyak foreigner untuk datang bekerja ke Jepun kan. So dia memang membuka pintu-pintu kerja tu untuk orang-orang luar. Cumanya agensi mana tu tak sure jugalah. Yes. Syarikat baru kerja tu nak JLPT berapa? Dia ada tak kalau macam kalau syarikat saya, dia kata hari tu dia perlukan JLPT 2 ataupun 1. Wow, tinggi tu. JLPT 2 dan 1. N2 ataupun N1. Itulah yang tadi saya ada terangkan juga, sebab company saya ada ambil foreigner yang memang daripada negara tu sendiri, dan kadang-kadang foreigner yang tak ada basic ni Hong Kong pun. Sebab yang tu dia ada tujuan nak ambil sebab diorang perlukan tenaga kerja yang boleh cakap bahasa Inggeris. So dalam keadaan macam tu dia tak perlukan JLPT tinggi sangat. Mungkin JLPT 4 atau 5 pun dah mencukupi. So sangat depends on company ataupun job scope yang kita nak. Kalau kita nak betul-betul yang kerja engineer, yang core engineer tu, rasanya lagi bagus kalau ada JLPT 2 ataupun 1. At least mungkin 2 lah kot. 2. Dia bergantung pada position yang kita nak apply jugalah. Dan company tu pun satu juga. Sebab dulu pernah ada seorang student yang dapat company tour guide, tapi dia ada JLPT N5 je. Macam itulah rasanya.
So dia bergantung kepada company apa nak apply, position apa, bidang kerja. Kalau betul-betul kita minta untuk position yang akan bergaul dengan orang Jepun sepenuhnya, so Yes. memang dia akan minta yang tinggi lah, JLPT. Untuk yang tak tahu, JLPT adalah Japanese Language Proficiency Test. Di JLPT, exam untuk menentukan level bahasa Jepun anda. Okay, so kalau level dia bermula daripada 5 tu paling bawah sebenarnya. 5, 4, 3, 2, 1. So macam Maru cakap tadi, company dia kalau masuk part engineer ke, dia nak 2 atau 1. Yang tinggi lah maksudnya. Okay. Kalau ada soalan boleh tulis kat sini, saya akan bacakan. Soalan dekat Instagram juga. Hari Sabtu Maru kerja tak? Macam mana waktu kerja? Okay, so basically saya start bekerja pukul 9 sampai pukul 5.45. So roughly dalam 8 jam, 7 jam 45 minit. So tapi kebanyakan employee tempat saya memang akan extend lah, which is kita panggil as Zanggyo. Overtime. Saya sendiri pun purata setiap hari akan extend sejam lah. Tak adalah balik exactly 5.45. And saya datang tak adalah exactly pukul 9 sebab konsep kerja dekat company saya ialah flex. Flex time. So semua orang datang awal, balik awal, yang penting cukup jam. So kalau datang lambat kena bagi tahu email dekat semua orang. Kalau Sabtu Ahad basically bukanlah tak boleh bekerja tapi tak ada kerja. Kalau yang terpaksa datang bekerja Sabtu Ahad kena tulis surat lah, kena bagi tahu dekat bos. Okay, memang rare ni, dia memang tak bagi datang kerja weekend. Memang tak bagi datang. Basically memang tak ada orang dekat company kecuali emergency atau perlu kerja Sabtu Ahad memang kena bagi tahulah. Tulis surat dapatkan chop boss macam tu lah. Dia pun tak pernah datang lagi lah hari Sabtu ataupun Ahad. Okay. So untuk yang apa lagi soalan-soalan tentang tadi ada yang tanya tentang benefit dan juga macam kerja kan company. Mungkin berbeza ikut company lah, tapi ni based on company baru lah, macam cuti dia berapa hari tu ke, benefit apa yang company mungkin berbeza sikit dengan orang Malaysia punya company ke? Memang berbeza lah. Kalau company saya cuti annual leave 20 hari setahun. 20 hari. 20 hari banyak tu. Memang itulah saya ada berborak dengan kawan-kawan saya yang kerja dekat company lain. Dia kata memang banyaklah juga sebab purata dalam 14-15 macam tu. 11 lah kan. Sebenarnya kalau nak compare dengan Malaysia, kalau annual leave kat sini dia dah masuk cuti sick leave. So maksudnya kalau kita sakit, kita memang guna kita punya annual leave tu. MC tu tak ada lah kan? Tak ada MC, tak ada istilah MC. Company lah, tak sure company lain. Tapi rasa kebanyakannya sama lah lebih kurang. Betul lah, saya rasa saya pernah dengar juga. Nihon memang tak ada istilah MC tu. Tak ada istilah MC. 20 hari tu memang guna untuk apa-apa tujuan lah. Macam bercuti ataupun kalau sakit memang guna annual leave. So benefit lain, yang saya suka sebenarnya dengan kerja dekat Jepun ni ialah benefit sebenarnya dengan pekerja-pekerja dia. Salah satu contohnya ialah rumah. So kalau transportation mungkin kat Malaysia pun kebanyakan company akan tanggungkan transportation minyak train lah. Mungkin depends on company. Kalau dekat Jepun memang hampir semua company akan tanggunglah transportation tu 100%. Tapi kalau dari segi rumah kebanyakan company memang tanggung. Kalau company saya dia tanggung dalam 90% harga rumah tu. 90% sebenarnya dia ada sistem lah. Kalau saya dah melebihi 30 tahun dia akan slowly kurangkan sikit jumlah tahun. Umur 30 tahun. 30 tahun. Ataupun kalau saya dah berkahwin dia akan bagi sikit je. Dia ada sistem macam tu. Patutnya kalau dah berkahwin kena bagi lagi banyak lah kan. Especially kalau lelaki. So dia kena tanggung keluarga. Tapi company saya ni macam pelik sikit. Kalau yang sekarang masih single dapat banyak macam tu kan? Kalau single tu yang dapat banyak benefit sikit. Kalau time saya first year dekat sini saya tinggal dekat hostel, dekat dormitory. So Raisya punya company punya dom lah. Company punya dom. Basically dia macam apartment biasa je lah. Tak adalah kena share house ke apa. Lepas tahun tu saya cari rumah sendiri and company bayarlah 90%. 90% rumah saya. Dia ada macam range lah berapa harga sewa. Dia ada maksimum berapa rent, harga sewa rumah yang kita boleh ni.
So kalau lebih daripada yang ditentukan tu, kita kena tanggung sendiri macam tu. So transport pun macam tu lah, ada range yang dia akan tanggung. Kalau transport, tak silap saya dia lagi fleksibel lah. Dia akan support je 100%. Okay. So transport dengan rumah memang, kalau kat Malaysia memang rare lah nak tanggung rumah. Transport tu memang maybe ada allowance transport kan. Tapi allowance untuk rumah tu memang saya tak pernah dengar lagi lah. So, adalah kot company-company. Okay, selain tu ada lagi benefit yang best tak dekat Jepun, bekerja di Jepun? Okay, kalau untuk company saya, dia macam untuk setiap employee dia akan bagi point. Point tu kita boleh guna untuk, contohnya kalau kita pergi gym, kita boleh nanti yuran tu kita boleh claim dekat company, ataupun kalau kita beli buku, receipt tu nanti kita boleh claim duit untuk dapat balik duit tu. So macam point tu kita boleh guna untuk redeem benda-benda kita buat, aktiviti yang kita buat. Dia adalah tapi aktiviti tu ada list lah kan? Ada list lah, itu adalah semua aktiviti. Macam flexi benefit tu, kalau Malaysia dia ada flexi benefit. Mungkin itulah kot istilah dia. Itu selain tu saya tak terfikir pula lagi sekarang ni. Lebih kurang macam itulah. Cuma yang paling besar benefit dia ialah dari segi ni kot, benefit rumah saya rasa. Sebab kira banyak sangat boleh save kan. Rumah dekat banyak Osaka dah lah mahal. Sebab kalau gaji kita tu, kalau kat Malaysia mungkin kebanyakan gaji dah pergi dekat rumah ataupun dekat kereta kan. So kalau dekat sini mungkin kita banyak boleh save lah dekat situ. Okay. Betul ke staff level tinggi di Jepun pergi kerja naik basikal je? Yang ni depends jugalah, tapi kadang-kadang bos pun naik train je kan, tak adalah naik BMW ke Audi. Kalau kat Malaysia mungkin kita nampak kot BMW, Audi, Merc ke. Rasanya kalau dia ikutlah orang tu kan, kalau dia rasa naik basikal menyihatkan badan dia akan naik. So macam tak ada level macam mana orang tu pakai Audi dia bos. Tak ada, kita tak ada pandangan macam tu lah. Kadang-kadang employee biasa pun pakai je kereta-kereta yang mahal kan. So macam depends dia nak pergi tempat kerja. Company Maru, sebab Maru cakap company Maru dekat kawasan kilang-kilang kan. So orang datang naik, ramainya orang berulang dengan train lah kot ke ada yang naik basikal? Jarang lah naik basikal, kebanyakan naik train. Tapi kalau yang tanya orang staff tinggi naik basikal ni, memang betul lah macam Maru cakap, dia tak kisah level. Macam kita dekat universiti dulu, rasanya selalu je nampak lecturer naik basikal. Kan? Dua naik basikal. Dekat naik basikal tu, ohayou gozaimasu. Padahal lecturer kan. So, naik basikal tu biasa untuk orang-orang level apa pun biasa. Dan basikal dia adalah basikal tua. Dia pakai suit lah. Dia pakai suit. Dia pakai suit lah. Dia pakai suit kan. Smart-smart. Basikal pula macam basikal kita yang lama-lama tu kan. Basikal dia. Tu memang best lah basikal tu. Basikal tu tak ada kat Malaysia. Susah nak jumpa. Kan. Okay. Alright. So ada lagi apa-apa soalan? Kita dah nak ke pukul 10 dah Maru. Dah 1 jam dah. Maru kongsi dengan kita kan. Banyak rasanya dapat. Saya pun banyak dapat. Dan pengalaman. Rasanya kalau dengan pengalaman Maru ni, memang mungkin Alhamdulillah Maru dapat tempat kerja yang best, bos yang supportive dan colleague. Sebab itulah dia bertahan. Tak ada bunyi-bunyi lagi nak balik ni. Tak ada bunyi nak balik Sabah lagi ya. Tak ada lagi buat masa yang terdekat. Tak ada lagi buat masa yang terdekat. Tapi kalau kerja dah best. Timbul pengalaman lagi. Timbul pengalaman banyak-banyak insyaAllah. Tadi saya ada tengok satu soalan yang macam dah lama ditanya tapi tak dilayan. Sorry. Okay, sorry. Dia tanya tentang diskriminasi. Okay. So, okay. Diskriminasi mungkin saya rasa maksudnya dari segi ni kot, Muslim ataupun foreigner lah kan. Sebab kita tahu masyarakat Jepun ni adalah masyarakat homogeneous, yang satu bangsa saja. Malaysia ni kita ada banyak bangsa kan. So disebabkan diorang punya sejarah masyarakat dah macam tu, satu bangsa saja. So diorang sebenarnya ada pemikiran yang susah nak terima culture orang lain, susah nak terima orang yang berbeza dengan diorang. Benda tu memang ada. Cumanya sekarang ni Jepun dah makin berubah lah, sebab ramai orang Jepun yang keluar menuntut ilmu, dan ramai orang Jepun yang balik ke Jepun sendiri dan menyebarkan pemikiran yang berlainan. So dari segi diskriminasi dekat tempat kerja saya, alhamdulillah tak ada diskriminasi yang
teruk lah, yang obvious ke, tak, rasanya tak ada lagi lah yang saya pernah dengar. And saya sendiri pun tak mengalami apa-apa diskriminasi walaupun saya ni perempuan pakai tudung. Oh, saya pun ada bos perempuan juga. Dari segi lelaki dengan perempuan, yang ni pun depends on company juga, sebab kalau kita tengok kan, budaya Jepun ni kalau perempuan nak pergi career yang lebih tinggi, dia kadang-kadang susah. Kadang-kadang dia kena sacrifice family dia. Kadang dia tak kahwin pun sebab dia nak jadi bos. Ada je kes macam tu. Tapi dekat tempat kerja saya adalah senior yang baru beranak, baru melahirkan anak. Bersalin. Baru bersalin. Dia cuti setahun lah. Benda ni common things lah. Kalau dekat Jepun, kalau kita bekerja, perempuan bekerja, bersalin, kita akan ada cuti setahun. Cuti bersalin dia setahun bergaji dekat Jepun. Tapi tu point gaji pula. Bukan gaji pun lah. Gaji pun. Gaji tu sebenarnya datang daripada government. Cumanya kalau company nak tambah, boleh ikut company tu sendiri. Okay, perempuan pula. Sorry. Saya punya senior sendiri dah kerja balik lah selepas tahun, and bos-bos pun tak adalah macam merendahkan dia ke sebab dah bersalin, dah lama cuti kan. So macam dia kena adapt balik lah dengan environment kerja kan. Dari segi lelaki dengan perempuan punya discrimination, dekat tempat kerja saya tak ada. Cumanya kalau dengar kawan-kawan saya yang lain, ada je lah macam kalau perempuan dia bagi kerja macam sikit je, dipandang rendah, ataupun dia tak bagi naik cepat ke. Benda tu ada, wujud je. So kalau dari segi Muslim, foreigner ataupun Nihonjin, saya tak nampak lah obvious discrimination. Cumanya saya tak tahulah kalau benda ni boleh diistilahkan diskriminasi ke tak. Diorang akan cakap Nihongo je dengan kita. Macam diorang tak, macam mana kita tak boleh lah nak cakap ego dengan diorang sebab diorang fikir kita ni dekat negara diorang. So kita yang kena belajar bahasa diorang. So macam benda tu common sense kot bagi diorang. Kita cakap bahasa Jepun. So kalau korang yang pergi kat Jepun tu, memang sebab tu juga lah kadang-kadang mungkin ada orang yang pergi travel kat Jepun kan, dia cakap sepatah je bahasa Jepun, terus makcik tu ke orang tu ke terus reply bang berjela kan, berjela bahasa Jepun. Dan kadang-kadang ada juga orang Jepun yang dia tahu nak cakap bahasa Inggeris tapi dia tak nak cakap bahasa Inggeris. Itu pun rasa dia ada kan, Maru kan. Ada. Dia punya mindset tu, kau dah datang Jepun, kau kena cakap bahasa Jepun macam tu lah. So lebih baik persiapkan diri anda dengan bahasa Jepun kalau nak pergi ke Jepun. Lagi banyak dapat komunikasi lah. Okay, ada yang tanya ni, betul ke orang Jepun nak orang Malaysia kerja kat sana? Susah soalan tu. Betul ke orang kena tanya orang Jepun lah tu kot. Kalau saya kerja dekat HR mungkin saya tahu, tapi saya tak pasti. Cumanya kalau lah diorang nak luaskan branch diorang nak buat branch dekat Malaysia, for sure diorang akan high possibility diorang akan ambil orang Malaysia. So macam company Maru, dia banyak daripada Indojin kan, orang India. India. Dia ada branch yang besar dekat India ke maksudnya? Ada. Tapi tak adalah terlalu besar. Cumanya mungkin juga salah satu sebab ialah orang India ni dia rasa genius kot, macam pandai engineering. Saya rasa ada Nihonjin ada ikut cerita Three Idiot ke macam tu kan. So orang waza-waza pergi India recruit dekat universiti yang elite lah. Tapi ni depends on company. Okay. Hai. Karimashita. Okay. Arigatou gozaimasu Maru-san. Rasanya sampai di sini sahaja. Hai. Okay, ada last question ke? Terima kasih banyak Maru. Dah lah. Dekat Jepun sekarang ni pukul 11 dah kan? Sekarang Jepun 11. So esok masuk kerja pukul 9. So Maru pergi bekerja dengan train lah ya? Dengan train. So rasanya tadi ada soalan tapi saya tak baca. Yang Maru kerja dekat Osaka. Maru kerja dekat saya kerja dekat Kobe. Rumah dekat mana? Kerja dekat mana? Okay, saya duduk dekat Kobe. Company saya pun dekat Kobe. Okay. Company dengan rumah saya dalam 40 minit lah naik train. Dekat Kobe. Apa yang tukar sikit tajuk? Sambung lagi kan? Apa yang famous dekat Kobe? Tadi macam dah habis. Apa yang famous dekat Kobe? Osaka, okonomiyaki, takoyaki kan. Kalau Kobe, ni siapa tak pernah dengar ni mesti tak pernah dengar pasal Jepun ni. Kobe beef. Kobe beef, Wagyu. Kobe beef ni memang baru
pergi makan kan. Saya baru tengok Instagram baru. Baru-baru, yes. Kobe beef ni ialah satu makanan paling famous lah dekat Kobe. Cuma sangat mahal. So, Dia memang wagyu lah. Dekat Kobe yang famous tu, Kobe beef tu wagyu lah yang famous. Memang lembu tu dibesarkan dekat ada satu kawasan pegunungan dan dimanjakan. Sebab tu dia mahal. Apa yang mahal sangat tu? Apa yang dibuat dengan lembu tu? Sebenarnya saya tak tahu secara detail. Cumanya dia dibesarkan dengan berbeza dengan lembu lain kot. Mungkin dia bagi makanan yang lagi berkhasiat ke. Ada yang saya dengar dia bagi minum arak tapi saya tak tahu kesahihan dia. Cuma dia massage lembu tu. Masih ada dengan main ni lembu. Sebab tu dia punya daging sangat lembut dan cair di mulut. Sebab tu dia mahal. Mahal lah. So siapa yang nak pergi Kobe boleh try Kobe beef. Kobe beef. Of course lah ada yang halal kan. Ada kedai halal untuk Kobe beef. Jangan pergi main redah je semua Kobe beef. Betul. Cari yang halal, okay? Cari yang halal, betul-betul. Oh, dah pernah makan. Sugoi ni. Oishika tak suka? Sedap kan? Sedap dan mahal. Okay rasanya. Ya, tu je lah. Marusan, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Fadila. Join Facebook malam ni. InsyaAllah harapnya dapat ramai orang dapat benefit, dapat pengalaman cerita baru, dapat information baru. Sebab sekarang ni pun kita orang ada ajar student, cakap Jepun ajar student yang course dia tu memang menguteki untuk pergi belajar bekerja kat Jepun. So mungkin Jepun datang perlu dapat mindset lah sikit macam mana kerja kat Jepun. Mungkin lepas ni kita boleh bawa orang yang Kaisha dia kibishi sikit ke kan. Maru punya Kaisha macam bagus, macam best je. Macam best je Kaisha Maru ni. Kaisha tu maksud dengan friendly kan. Sikit. Kita kumpulkan orang yang mungkin kerja setahun lepas tu berhenti. Mungkin Kaisha dia tak best. Ada. Ada banyak keadaan. Tapi kalau siapa yang nak bekerja kat Jepun tu, of course kena pilih company dan pilih company yang dia open minded dengan foreigner lah, of course kan. Kalau tak, itulah masalahnya bila dia tak nak terima foreigner punya culture ataupun kalau Islam ada lagi banyak do and don't dia kan. Yes. Okay, terima kasih. Arigatou. Ada last soalan, maaf baru masuk live untuk kemudahan. Yelah last sebab dia dah tanya kat sini kan. Kemudahan perubatan dekat Jepun. Medical. Sebab tadi tak cerita pasal medical kan. Kita tak ada cakap pasal medical. Okay, Pak ni sebenarnya ada je Malaysian yang kerja doktor dekat sini. Ya, kalau nak tahu cerita secara detail mungkin boleh jemputlah dia masa-masa yang lain. Mungkin dari segi Maru sebagai Kaishain. Okay, apa yang saya boleh cerita? Kalau dalam company saya kita orang ada medical check up 2 kali setahun. So medical check up tu memang ditanggung oleh company lah. Especially bila saya bekerja dalam bidang research yang kena pegang sampel darah ataupun chemical berbahaya, memang kena check tahap kesihatan tu. Kadang-kadang dia ada bagi juga, ini mungkin bukan daripada Kaisha, tapi daripada kita kata pejabat prefecture tu, Kuyakusho. Kalau dalam bahasa Melayu tak sure nak istilahkan macam mana ni, pejabat daerah pejabat daerah. Dia akan bagi macam satu kupon untuk kita pergi check up free, contohnya untuk check. Kalau perempuan mungkin untuk check kanser payudara ataupun cervix cancer ke, macam itulah yang sebenarnya kalau kita pergi sendiri dia mahal lah, kita kena bayar mahal. Tapi ada kemudahan-kemudahan yang kerajaan sediakan secara free ataupun sebab kita bayar insurans dekat sini. Kalau Syakaijin memang bayar banyak lah. Kalau orang bekerja memang bayar banyak jugalah. So berbanding dengan kita waktu berbanding student memang banyak lah. So kalau kita pergi hospital ke apa, ikut jugalah tahap treatment tu, ubat macam mana, dia akan cover 70% daripada bill tu. Tapi tak semualah, dia ada kategori dia. Okay. Cakap pasal insurans tu mungkin yang berbeza dekat Malaysia dengan Jepun adalah Jepun ni wajib kan, semua orang diwajibkan mengambil insurans. Yes. So, kita kan ada yang ambil, ada orang ambil insurans, kita pun ambil medical card. Tapi dekat Jepun semua orang wajib ada insurans. So siapa yang tak ada insurans tiba-tiba masuk hospital tu memang sangat taihan lah, memang sangat taihan teruk lah untuk membayar bil-bil tu. So wajib, macam sensei dulu waktu universiti pun, walaupun kita student, foreigner student, kita wajib bayar insurans tu every month. Every month ke? Every year kot Insurans setiap bulan. Setiap bulan ni tu bayar tu. Ingat dah setiap bulan. Setiap bulan. Okay.
Alright. Okay. Okay, itu je kot. Last. Last dah. Terima kasih semua orang. So semua orang yang mendengar malam ni, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Adakah anda dapat perkongsian yang bagus malam ni? InsyaAllah banyak sangat, rasa tak cukup sejam. Itulah rasa macam nak share lagi. Kan? Banyak lagi baru nak share kan. Tapi kita boleh pecah topik lain sikit nanti kan. So kita topik insyaAllah. Banyak pengalaman yang kita boleh share. Orang Malaysia yang kerja kat Jepun nak share kepada orang Malaysia, banyak kita boleh belajar insyaAllah. Okay. So, terima kasih yang join. Terima kasih Marusa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Fadila. Jumpa lagi. Gambatte kudasai. Shigoto gambatte ne. Gambarimashou. Gambarimashou. Terima kasih semua orang. Okay, kita jumpa lagi di live minggu depan. Minggu depan insyaAllah ada tajuk yang best juga. So, stay tune untuk live setiap hari Isnin. Facebook Live Cakap Jepun. Hai, sore dewa. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai.